Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya kira tuan-tuan dan puan-puan kita bolehlah mula orang tak datang pun tak apalah yang kita dah datang ni alang-alang kita ambil manfaat yang mana dapat. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita buka di halaman 281 daripada kitab Encyclopedia Fiqh Practice karangan Syekh Hussein Al-Awaisyah, hafizahullah, murid kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita buka halaman 281. Kita masih lagi membicarakan berkenaan tentang permasalahan-permasalahan solat. Kita lihat tajuk jumlah solat fardu, jumlah solat yang difardukan. Apabila kita membicarakan tentang solat, itu adalah secara amnya, maka sekarang penulis Syekh Hussein dia menyebutkan tentang solat fardu secara khasnya. Apakah solat-solat fardu yang perlu dilakukan, yang wajib dilakukan, yang mana kalau ditinggalkan berdosa. Untuk menjawab permasalahan ini, hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang menjadi asas di dalam kewajipan solat, kewajipan solat fardu 5 waktu secara khasnya. Kita lihat halaman 281. Kita lihat solat yang diwajibkan adalah 5 waktu sehari semalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, bahawasanya seorang Arab Badui dengan rambut kusut datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang salat yang diwajibkan Allah." Baginda menjawab, "Salat wajib yang 5, kecuali apabila kamu mau mengerjakan yang sunnah." Itu dia. Salat wajib yang 5, kecuali apabila kamu mau mengerjakan yang sunnah. Maknanya yang wajib adalah salat fardu 5 waktu itu. Apabila Nabi kata kecuali apabila kamu mau mengerjakan yang sunnah, maknanya selain daripada solat fardu 5 waktu itu adalah sunnah lah. Itu maksudnya. Dia bertanya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang diwajibkan Allah tentang puasa. Baginda menjawab, puasa bulan Ramadan kecuali apabila kamu mau mengerjakan yang sunnah. Maknanya kamu berpuasa Ramadan, kalau nak tambah boleh tambah, yang boleh tambah puasa-puasa sunat. Itu yang boleh kamu kerjakan. Maknanya nak kata ada puasa ni ada yang wajib, ada yang sunat. Seperti mana solat pun begitu. Dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang diwajibkan Allah dari zakat. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan syariat-syariat Islam kepadanya. Lalu dia orang Arabi tadi berseru, demi Allah, maknanya dia mengangkat suaranya, demi Allah yang telah memuliakanmu, aku tidak akan mengerjakan yang sunnah, aku pun tidak akan mengurangi apa-apa yang diwajibkan Allah kepadaku sedikit pun. Ini dia punya kemuncak hadis ni lah.
apabila Nabi menjelaskan kepada Arabi tadi tentang perkara-perkara wajib yang perlu dilakukan dalam solat, dalam puasa dan zakat, mendengar jawapan Nabi, orang Arabi tadi kata apa? Demi Allah, aku tidak akan mengerjakan yang sunnah. Aku pun tidak, dalam masa yang sama aku tidak akan mengurangi apa-apa yang diwajibkan Allah kepada aku sedikit pun. Maknanya dia berjanji untuk nak mengerjakan yang wajib sahaja. Ini orang kata tabiat orang tabiat orang Badui inilah. Orang Badui ini sifatnya kasar, dan dia punya pemikiran dia pun macam kita tengoklah orang-orang sekarang, orang yang tinggal di pedalaman, pemikiran mereka nak kata apa? Dia cakap dia tak ada lapik-lapik lah. Dia orang kata baik, jujur, lurus bendul, macam tu lah. Jadi itu dia kata, demi Allah, aku takkan mengerjakan yang sunnah, tapi aku tidak akan mengurangi apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Maknanya dia akan buat yang wajib saja, lebih tak ada. Itu je. Tapi kita tengok apa jawab Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah dia jika dia berkata jujur. Aflaha in sadaqa. Atau dia akan masuk syurga jika dia berkata jujur. Dakhalal jannah in sadaq. Maknanya Nabi memperakui jawapan dia. Nak mengatakan bahawa apa yang diucapkan itu dibolehkan, tidak ada masalah. Kerana apa? Kerana dia berjanji untuk mengerjakan yang wajib. Yang sunat dia adalah sunat. Dia bukan yang bukan suatu yang wajib. Maknanya kalau tak buat pun tak ada masalah. Maka itu Nabi pun, kita lihat jawapan Nabi pun bersyarat, beruntunglah dia jika dia berkata jujur. Maknanya jika dia dapat melakukan itu adalah suatu yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Itu adalah satu yang baik. Walau bagaimanapun, itu kita tak nafikan bahawa apa yang diucapkan oleh Arab Badui itu dia mengambil apa yang dia perlu kepada apa orang kata, dia tidak mengambil jalan yang selamat lah. Waalaikumsalam. Dia tidak mengambil jalan yang selamat. Dia mengambil apa yang cukup baginya, cukup baginya. Sedangkan kita kata kalau nak selamat perlu ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunat, kerana ibadah-ibadah yang sunat tu akan menampung kekurangan-kekurangan yang pasti ada di dalam ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan. Baik, walau apa pun itulah dia. Nabi memperakui, atau sebagaimana dalam penjelasan Nabi sebelum tu, solat wajib yang 5 itu, solat fardu 5 waktu itu sahaja yang wajib. Walaupun kita kata sebenarnya hadis ini ada perincian-perincian lagi. Hadis ini perlu difahami dalam konteks hadis-hadis yang lain yang menjelaskan lagi. Walaupun ini secara umumlah, secara prinsip. Baik. Seterusnya, waktu-waktu solat. Apabila kita menyebutkan tentang kewajipan solat fardu 5 waktu, di antara perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian adalah tentang adanya penetapan waktu untuk dikerjakan solat-solat fardu tersebut. Hal ini seperti mana firman Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajipan yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat yang ke-103. Sesungguhnya salat adalah kewajipan yang telah ditetapkan waktunya. Jadi perkataan yang telah ditetapkan waktunya itu menjadi petunjuk dalil dalam
ayat ini, ya. Maknanya ada waktu-waktu yang telah ditetapkan, dengan erti kata, ya, solat fardu perlu dikerjakan dalam waktu-waktu yang telah ditetapkan, ya, kena ikut, ya, panduan syarak dalam hal ini. Baik. Untuk waktu-waktu solat fardu 5 waktu, ya, kita lihat yang pertama, ya, solat zuhur, ya. Bilakah, ya, waktu solat zuhur, ya? Ya, kita lihat halaman 284, ya. Waktu solat zuhur, ya, seperti mana yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, ia adalah apabila bayang-bayang, ya, ia adalah apabila matahari tergelincir ke arah barat, ya. Ya, matahari dia naik daripada timur, ya, dan dia terus akan bergerak ke atas, ya, sehinggalah dia, ya, tegak di tengah langit, ya. Dan setelah itu dia akan bergerak, ya, terus ke arah barat. Maka apabila dia bergerak saja daripada tengah langit, ya, menegak di langit, apabila dia turun saja sedikit ke arah barat, ya, itu yang dikatakan matahari tergelincir, ya. Itu istilah lah, ya. Kata tergelincir ke nak kata apa, ya, tapi itu istilah lah, ya. Tak payah kita nak gaduh-gaduh, ya, tentang istilah-istilah ni, ya. Ya, apabila matahari tergelincir sedikit saja ke arah barat, maka itulah dia waktu zuhur, ya. Dan itu permulaannya, dan dia akan berterusan sehinggalah, ya, bayang-bayang sesuatu itu, ya, bayang-bayang seseorang itu atau sesuatu itu, ya, menjadi apa? Menjadi 2 kali gandanya tambah dengan bayang-bayang ketika dia tergelincir tadi, ya. Apabila, ya, kita andaikan ada satu tiang, ya, apabila matahari menegak, kena ambil maklumlah tentang perbezaan tempat tu. Lain tempat, lain kedudukan matahari tu, ya. Dia matahari betul-betul tegak. Kita ni pun bukannya ahli geografi, kan, tapi ini teori-teori je lah, ya. Tapi secara prinsipnya lah, kita kata secara amnya, dia matahari tu tegak hanya pada garisan khatulistiwa, kan, ya. Kalau satu negara tu dia ke arah kutub utara atau ke arah kutub selatan, maka matahari itu dia tak akan menegak betul-betul di atas langit. Dia sama adalah dia punya, ya, perbezaan-perbezaan dia, ya. Walau apapun itulah, matahari dia naik daripada timur ke arah barat. Jadi bila dia betul-betul menegak, ya, kalau kita andaikan ada satu tiang betul-betul menegak, dia tidak akan ada bayang-bayang, ya, kerana dia tegaklah. Apabila dia tergelincir saja, akan ada sedikit bayang-bayang, ya. Bayang-bayang tu dekat arah mana? Matahari tergelincir sebelah barat, bayang-bayangnya di mana? Timur lah, kan? Ada sedikit bayang-bayang di sebelah timur pada tiang tadi, maka itulah dia masuknya waktu zuhur, dan dia akan berterusan sehingga bayang-bayang sesuatu itu menjadi 2 kali ganda. Maknanya kita andaikan tiang itu 1 meter, maka sehinggalah bayang-bayang tiang tadi menjadi 2 meter tambah dengan berapa tadi? Jarak ataupun bayang-bayang ketika dia tergelincir 1 sentimeter ke, ya, lebih kurang. Ya, maknanya 2 meter tambah 1 sentimeter, ya. Maka itu adalah, ya, penghujung waktu zuhur. Dan ketika itulah masuknya waktu asar, ya. Habis di waktu zuhur, maknanya masuklah waktu asar, ya. Salamatullah. Jadi waktu asar dia akan berterusan, ya, apabila apabila bayang-bayang sesuatu itu 2 kali ganda tambah dengan bayang-bayang ketika dia tergelincir, berterusan sehinggalah, ya, masuknya waktu maghrib. Bila masuk waktu maghrib, ya, apabila matahari, ya, hilang,
di sebelah ufuk barat, ya, dengan erti kata hilang kesemuanya, ya, bulat matahari itu tenggelam kesemuanya, ya, bukan dia mula tenggelam, ya, tak, dia kena tenggelam habis, ya, habis-habis, ya. Apabila bulat dia tu hilang, maka tamatlah, ya, waktu asar, ya. Dan sekadar makluman, asar juga dikenali sebagai salat asar juga dikenali sebagai salat al-wusta, ya. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 238, ya. Jadi itu adalah waktu asar, ya. Jadi apabila habis sahaja waktu asar dengan matahari terbenam kesemuanya, maka masuklah waktu maghrib, ya. Jadi waktu maghrib, iaitu waktu kita berbuka puasa, adalah apabila, ya, bulat matahari sudah terbenam kesemuanya, ya, dan dia akan berterusan, ya. Untuk makluman, ini semua ada perbincangan, ya, di kalangan para ulama tentang, ya, waktu-waktu solat ni. Jadi apa yang kita sebutkan di sini adalah pendapat-pendapat yang rajih lah, yang dikuatkan, yang kita kuatkan, ya, yang dikuatkan oleh para ulama di dalam permasalahan ini, ya. Itulah kalau itu yang disebutkan tadi. Kalau kita nak baca semua ni, ya, memang akan mengambil masa lah, ya. Baik. Jadi waktu maghrib bermula apabila matahari sudah terbenam, ya, dan dia akan berterusan sehingga, ya, hilangnya, di sini ada perbezaan pendapat, sehingga hilangnya cahaya ufuk merah, ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Atau hilangnya cahaya ufuk putih, ya, ini dalam mazhab Hanafi. Ya, cahaya ufuk merah atau cahaya ufuk putih, ya. Ini kita kadang-kadang bila kita dah terlalu bergantung dengan apa, takwim, ya, waktu solat tu, benda-benda ni kita tak ambil maklum sangat. Tapi ini adalah asas lah, ya. Bila matahari hilang, adakah dia terbenam, adakah dia akan terus gelap? Ya, jawapannya tidak. Kita akan dapati cahaya, ya, saki-baki cahaya tu masih ada di ufuk barat, ya. Jadi dia bermula dengan apa? Bila matahari terbenam, dia warna apa di sebelah ufuk barat? Kita kata kekuningan lah, ya, kuning terang, lepas tu mula kemerahan, ya, merah. Jadi bila hilang cahaya, ya, ufuk merah tu, ya, hilang cahaya ufuk merah, itulah, ya, menurut mazhab Syafi'i, ya, tamatnya waktu maghrib. Bila hilang cahaya ufuk merah, dia bukan terus gelap, tak, dia masih ada tinggi cahaya, ya, ufuk putih, ya. Jadi cahaya ufuk putih itu, ya, saki-baki cahaya matahari yang paling yang terakhir lah, ya. Yang mana menurut mazhab Hanafi, bila hilang cahaya ufuk putih tu, itu baru, ya, habis waktu maghrib, ya. Jadi itu ada perbezaan pendapat. Bila hilang cahaya, ya, ufuk putih itu, baru masuk waktu isyak, ya. Jadi ada perbezaan pendapat di situ. Jadi waktu isyak bila masuk, ya, itulah dia, ada perbezaan pendapat. Ada yang kata, ya, waktu isyak ni cukup untuk kita kerjakan solat itu sahaja. Maknanya habis je solat, salam saja, itu dah habis dah waktu maghrib, ya. Itu yang kadang-kadang kita lihat ada, ya, di kalangan ya, sebahagian masyarakat Islam. Bila waktu isyak ni, bila waktu maghrib ni, dia jadi dia bergegas, dia nak cepat, ya. Kerana itu, ya, kerana ada pendapat kata waktunya sangat terhad, ya, cukup untuk nak dikerjakan solat tu saja. Maknanya kalau kita berlengah sikit je, dah habis waktu dia. Itu menurut sebahagian pendapat. Jadi ada yang kata seperti yang kita sebutkan tadi, ya, tidak, sebaliknya apabila hilang cahaya ufuk merah,
maknanya ada masa sikit lah, ya. Atau ada masa yang paling banyak, iaitu sehinggalah hilang cahaya ufuk putih. Cahaya ufuk putih maknanya bila masuk waktu isyak lah. Jadi kalau kita tengok tu ada perbezaan lah dari sudut waktunya, ya. Kalau hilang cahaya ufuk putih tu maknanya daripada maghrib ke isyak tu dalam sejam jugalah, ya. Jadi ini semua, ya, yang bergantung sejauh mana kefahaman kita, yang mana pendapat yang kita ambil, ya, itu akan, ya, menentukan tindakan yang kita ambil, ya, dalam nak mengerjakan solat maghrib tadi. Baik, jadi masuknya waktu isyak apabila hilangnya cahaya ufuk putih. Di sini pun ada perbincangan, ada perbezaan pendapat, ya. Cuma yang kita putuskan, yang kita simpulkan, yang perlu kita ambil maklum, ya, waktu isyak dia berterusan, ya, sehinggalah setengah malam, ya. Setengah malam dia akan habis waktu isyak, ya. Jadi dia bukan berterusan sehingga ke waktu subuh, ya, sebagaimana ada yang sebagaimana sebahagian pendapat, ya, mengatakan begitu. Tapi kita kata, kalau kita lihat hadisnya seperti mana yang disebutkan dalam kitab, ya, ensiklopedia ni, ya, dia berakhir pada setengah malam, ya. Jadi setengah malam macam mana nak kira? Kita hari tu kita dah kira, insya-Allah, ya. Ya. Malam macam nak kiralah daripada waktu maghrib, bukan kira daripada waktu isyak. Tak, dia kira daripada waktu maghrib sehinggalah ke waktu subuh. Kira berapa jam dia, bahagi setengah, itulah, ya, waktu berakhirnya salat isyak, ya. Baik, yang terakhir adalah waktu subuh. Bilakah dia bermula? Dia bermula apabila terbitnya fajar yang sadiq, ya. Ini pun ada perincian enggaklah, ya. Terbitnya fajar sadiq, ya, iaitu cahaya putih yang mengufuk ke ufuk, lawan dia apa? Cahaya mengufuk ke atas kan? Kalau melintang, ya, cahaya fajar yang melintang, itu cahaya fajar yang sadiq. Sadiq maknanya benar. Kerana sebelumnya adalah cahaya fajar al-kadhib, cahaya fajar yang tipu. Itu terjemahan literal dia lah. Cahaya fajar yang tipu, yang sebelum yang benar, dia mengatas, dia mengufuk, ya. Kadang-kadang benda-benda ni kita tak tahu apa benda hujung pangkal kan. Tapi itulah dia. Ini dia asasnya lah. Cahaya fajar yang tidak benar, yang mendahului cahaya fajar yang benar, yang sadiq, dia bersifat mengufuk dan dia sekejap saja, ya. Lepas tu dia hilang. Itu dia. Lepas tu dia gelap balik. Tapi itu dalam tempoh yang singkat lah. Selepas itu baru datang cahaya fajar yang mengufuk, cahaya fajar yang melintang, ya, yang benar, yang mana dia tidak akan menghilang. Sebabnya ini dia terus akan bertambah terang sehinggalah matahari naik. Jadi itu waktu subuh dia bermula daripada terbitnya cahaya fajar yang melintang, fajar as-sadiq, ya, sehinggalah, ya, sehingga apa? Sehingga apa? Waktu subuh tergelincir, itu dah waktu zuhur dah tu. Baik, sehingga terbit matahari. Baik, apa yang dimaksudkan dengan sehingga terbit matahari? Kadang-kadang cakap mudah, bila cerita sikit dia macam mana? Cahaya di hujung kaki langit. Cahaya dah nampak daripada cahaya terbit cahaya fajar sadiq tu, dah cahaya dah. Dia sebelah ufuk timur tu dia nampak cahaya dah. Dia melintang. Itu dia cahaya permulaan subuh, waktu subuh. Baik, bila dia habis? Waktu subuh habis bila? Apabila alam berbunyi. Matahari keluar bulat. Perhatikan. Ini yang kita kata,
Kadang-kadang mudah disebut, tapi bila perinci kita jadi keliru. Matahari bulat maknanya keluar ke semuanya. Ni bulat kan, ni timur kan. Dia naik. Dia bila dia dah dekat dengan ufuk timur tu, itulah keluar cahaya ufuk, cahaya Fajrul Shadiq tu. Cahaya ni semua datang daripada matahari kan. Bila dia dah dekat dengan timur, dia nak terbit, itu datang cahaya tu. Dia tak keluar lagi, tapi dah nampak cahaya dia. Itu mula waktu subuh. Baik, dia berterusan sehingga matahari naik ke bagaimana? Mana? Bila dia habis? Abu Muawiyah, bila dia habis? Apabila waktu kalender kata dia syuruk lah. Apa arti waktu syuruk? Ya. Baik, apabila nampak sahaja bulat matahari, maka ya, habislah waktu subuh. Bulat matahari tu nampak sikit saja, habis waktu subuh. Bukan bila dah nampak terang-terang. Bila dia dah naik bulat habis tu, itu dah pukul berapa? Tak. Mungkin 7:30 kan, lebih kurang. Ya. Bukan bila dia dah naik semua bulat tu. Ya tak, apabila nampak saja dia, ya, di bahagian atasnya bulat bahagian atas tu, maka ya, habislah waktu subuh. Ya. Jadi ini kita kata perlunya kita ambil maklum tentang waktu-waktu ni, waktu-waktu solat fardu ni, mengenangkan bahawa jangan kita jadikan kalender tu sebagai asas. Ya, kerana kita kena tahu kalender ni berpandukan apa. Ya, jangan tak tahu bahawa kalender ni pun ada khilaf. Ya. Bergantung kepada kaedah apa yang digunakan. Ini kalau dalam ilmu falak lah. Yang kita kata kita sebenarnya tak perlu kepada ilmu falak pun. Jadi sini ada perincian lah. Ya. Kerana ilmu falak ni dikira sebagai ilmu yang ilmu tambahan, atau ilmu berlebih-lebihan sebenarnya. Ya. Yang mana kita tidak dituntut kepadanya. Ya, kerana dia perlukan kepada benda-benda yang canggih ni semua, teropong lah semua. Yang mana semua akhirnya agama Islam dia bersifat mudah. Ya, agama Islam ni simple. Ya. Dia kembali kepada apa yang kita nampak matahari. Ya, pergerakan matahari itulah dia yang menentukan waktu ni. Yang mana semua orang boleh. Berbanding dengan ilmu falak ni hanya sebahagian saja. Ya. Mereka sama pun berselisih. Kita jadi bangsa. Maka ini kita kata ada bahaya kalau kita bergantung dengan ilmu falak. Akhirnya kita tidak akan keluar dengan natijah yang kita harapkan. Kita mengharapkan dengan ikut panduan ilmu falak ni akan selesai masalah, kan? Akhirnya tidak sebenarnya. Dia menambahkan lagi sedikit sebanyak. Ya, kita tak nafikan dia membantu, tapi sebenarnya dia tak menyelesaikan masalah juga. Kerana adanya perbezaan pendapat. Satu. Dan daripada sudut fiqahnya juga, ilmu falak ni dia tidak meraihkan perbezaan tempat. Ya. Kerana dalam syarak perbezaan tempat memberi kesan kepada waktu solat subuh, waktu masuk dan habis waktu ya solat fardu tu. Kalau tempat tinggi, dia beza. Kalau tempat tinggi di atas bukit barangkali, ya, contoh, beza waktunya dengan kalau kaki bukit. Kerana orang tempat tinggi dia nampak matahari lagi cepat, lagi awal. Orang bawah dia matahari dah naik sikit baru dia nampak. Ini jelas, insya-Allah kita boleh faham kan? Kalau orang tinggi dia nampak sesuatu di ufuk tu lagi cepat kan? Ya. Orang bawah kemudian. Adakah memberi kesan kepada waktu solat fardu? Kita kata tentu sahaja. Ya. Tentu sahaja kerana pergerakan matahari itu adalah asas. Yang mana kalau dalam ilmu falak ini semua dia tidak meraihkan. Ilmu falak dia pukul rata. Apa arti pukul rata? Ya. Generalize. Dianggap Kuala Lumpur ni satu dataran yang luas terbentang. Ya. Sedangkan kalau kita tengok Kuala Lumpur macam mana? Ada bukit lah, ada apalah, semua kan, ada lembah semua. Jadi kita kena ambil maklum tentang perkara-perkara ini. Ya.
Walaupun kita kata takwim kalender ni boleh digunakan, kita kata dalam keadaan terpaksa. Itu kaedah lah, darurah. Dalam keadaan darurat, terpaksa. Ya. Darurah tubihul mahdhurah. Darurah membolehkan apa yang dilarang. Itu kaedah. Dalam darurat, benda yang haram jadi boleh. Maka kita kata dalam masalah kalender ni samalah, ya, dalam keadaan terpaksa sahaja. Asasnya tetap adalah penglihatan, ya, pada penglihatan kita dengan pergerakan matahari, ya. Baik, hanya kita sebut sedikit tentang permasalahan waktu afdal, ya. Waktu afdal untuk mengerjakan setiap satu solat fardu 5 waktu tu. Kalau zuhur, ya, afdalnya pada awalnya. Tetapi kalau panas terik, dianjurkan untuk dilewatkan sehingga reda sedikit, ya, kepanasan matahari itu, ya, sehingga kurang sikit, ya, terik matahari itu. Kalau asar pada awalnya, itu waktu afdalnya. Pada masuk saja waktu asar tu, itulah waktu afdalnya, ya. Maghrib pun begitu, ya. Subuh pun begitu. Jadi kesimpulannya, subuh, zuhur, asar, maghrib, ya, 4 waktu ni afdalnya adalah pada awalnya. Hanya isyak sahaja, ya, waktu afdalnya adalah di hujungnya, ya. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, kalaulah aku tidak akan membebankan umatku, niscaya aku akan perintahkan supaya mereka melewatkan isyak sehingga sepertiga atau setengahnya, sehingga setengah malam, ya, sepertiga malam atau setengahnya, ya. Nak menunjukkan bahawa waktu afdal untuk solat isyak adalah di hujungnya, pada sepertiga malam atau setengah malam. Setengah malam itu adalah di hujung betul-betul lah, ya. Baik, itu dari segi waktu afdal, ya. Walau bagaimanapun untuk solat isyak secara khasnya, ya, seperti mana baki solat fardu yang lain, jangan lupa bahawa itu dari sudut waktunya. Tapi dari sudut praktikal amalannya, solat berjemaah itu apa? Bukan solat fardu, nak kata apa? Perlu sentiasa didahulukan, tak kira pada waktu apa pun, awalnya, pertengahannya, ataupun di hujungnya. Solat berjemaah di masjid tetap diutamakan, tetap perlu didahulukan. Andaikan kita sampai masjid, ternyata imam tengah sakit perut ke apa, dilambat, kita nak buat apa? Ya, adakah nak solat sendirian? Adakah itu afdal? Kerana kita menganggap bahawa ini awal waktu, imam ni dah teruk sangat dah, tak payahlah, kita cepat-cepat, kita nak afdal. Ya, adakah begitu? Tidak. Kita kata tetap afdal untuk kita tunggu imam. Ya, jangan balik dulu. Tak payahlah, lambat sangatlah, balik rumah lah. Afdal solat di rumah, kita kata, untuk nak kejar awal waktu. Adakah begitu? Tidak. Solat berjemaah tetap afdal walaupun, ya, di hujung waktu, ya. Kita kena maklumlah, ya, tentang hal itu. Baik. Juga satu permasalahan tentang bagaimana kalau seorang itu terlewat mengerjakan solat fardu fajar dan asar secara khasnya. Fajar sehingga ke hujungnya, atau asar sehingga ke hujungnya. Kalau fajar tadi dia hanya sempat mengerjakan 1 rakaat sebelum matahari itu terbit, atau solat asar dia sempat kerjakan 1 rakaat sebelum matahari terbenam, ya, bagaimana? Ya, dalam hadis, ya, Nabi mengatakan bahawa kalau seorang itu sempat mengerjakan 1 rakaat sebelum matahari terbit ataupun terbenam, dia telah salat pada waktunya, ya. Yang penting dia sempat 1 rakaat. Itu kaedahnya, ya.
Yang penting sempat 1 rakaat sebelum matahari terbit atau terbenam dalam solat subuh dan asar, ya, secara khasnya dia dikira telah sempat mengerjakan solat itu pada waktunya, ya, bukan dia dapat setengah-setengah aja, ya, bukan dia dapat setengah markah aja, tak, ya, yang penting dia sempat 1 rakaat, maka dia telah sempat mengerjakan solat itu pada waktunya, ya. Baik. Seterusnya tentang waktu, ya, waktu makruh, ya, waktu makruh atau yang dilarang mengerjakan solat, ya, di halaman 300, ya. Baik, kita hanya, ya, kita lompat-lompat, ya, kalau nak baca perincian kena baca sendirilah, ya. Baik, kita lihat halaman 300, ya, waktu-waktu dilarang mengerjakan solat, atau apa yang dimaksudkan, ya, waktu-waktu makruh, ya. Baik, ada 5 waktu secara terperincinya, ya. Yang pertama, selepas solat subuh sehingga matahari terbit. InsyaAllah kita dah faham maksud sehingga matahari terbit, ya. Yang kedua, apabila matahari terbit sehingga dia naik setinggi galah. Ini pun istilah lah, ya. Apabila matahari, yang pertama tadi sehingga matahari terbit, maknanya sehingga nampak bulat matahari, ya. Keduanya, apabila matahari itu dah tengah naik, ya, tengah naik, sebenarnya dia berterusan, ya. Antara 1 dan 2 ni dia berterusan sebenarnya, ya, dia bersambung, tidak ada gap, tidak ada, ya. Ni, dia akan naik, ya, waktu kedua apabila matahari sedang naik sehingga dia setinggi galah. Setinggi galah maknanya sehingga dia apa? Dia telah menjarakkan dirinya daripada ufuk sebanyak segalah, ya. Maknanya kita tengok dari jauh tu, kita andaikan dia setinggi galah, ya, daripada jauh. Maksudnya matahari itu dah betul-betul dah menjauhkan dirinya daripada bumi, daripada ufuk, dah betul-betul terasing, ya, terjarak, ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila matahari menegak, ya, betul-betul di atas, ya, atau kita kata, ya, apabila bayang-bayang sesuatu itu menjadi paling pendek, ya, bergantung pada kedudukan suatu tempat itu, ya. Ini waktu makruh, yakni sebelum masuk waktu zuhur lah. Sebelum waktu zuhur itu adalah waktu makruh, ya. Kerana sebelum masuk waktu zuhur, matahari menegak di atas langit, ya. Kerana zuhur itu masuk apabila matahari tergelincir, ya, sebelah barat, ya. Untuk yang ketiga, dikecualikan hari Jumaat, ya, dikecualikan hari Jumaat. Hal ini berdasarkan tidak ada hadis secara terperinci, tapi berdasarkan amalan para sahabat, ya, yang mengerjakan solat sunat sebelum Jumaat, ya. Ya, mana itu dikira apabila matahari menegak, ya. Kerana waktu solat Jumaat masuk apabila matahari macam zuhur lah, ya. Baik, seterusnya yang keempat, selepas solat asar, ya, sehingga matahari terbenam, ya. Ini pun ada perincian, ya. Yang rajahnya apabila bukan selepas waktu asar, tetapi apabila cahaya matahari menjadi kekuningan, ya, sehingga matahari terbenam, ya. Bukan selepas asar terus, ya. Sebaliknya apabila matahari menjadi kekuningan, maknanya dia dah dekat dengan maghrib tu, ya. Boleh kita andaikan sekitar dalam jam 6 atau 6:30 kalau waktu kita lah, ya. Itu sebenarnya baru masuk waktu makruh. Sebelum tu ya, sebelum tu tak ada masalah untuk nak salat,
ya, sunat secara mutlak, ya. Ini pendapat yang rajih, tak nafikan ada perbezaan pendapat. Yang kelima, yang terakhir, apabila matahari, ya, terbenam, ya. Apabila matahari dalam proses terbenam, ya, sehinggalah dia terbenam sepenuhnya, ya. Selagi mana dia belum terbenam sepenuhnya, itu semua waktu makruh, ya. Waktu dilarang kita solat sunat mutlak. Ada perbezaan pendapat, tapi ini dia waktu-waktu makruh, ya, secara amnya, ya. Baik, kita lihat apakah hikmah dilarang mengerjakan solat pada waktu-waktu makruh tadi. Apakah hikmahnya? Ya, ada jawapan? Kenapa kita dilarang? Sedangkan kita semua sedia maklum, solat ni kan sebaik-baik ibadah. Tetapi nak katakan bahawa syarak, walaupun solat ni sebaik-baik ibadah, ya, syarak tetap memperincikan ada waktu-waktu kita dilarang solat. Macam mana ni? Kan ada pula yang jawab, ini kan baik. Sudah. Kenapa begitu? Ni nak kata ada perincian-perincian macam ni, kita kena ambil maklum. Kenapa? Ya. Dalam hadis, ya, Nabi SAW menjelaskan bahawa sesungguhnya matahari terbit dan terbenam, ya, di antara tanduk syaitan. Ya. Matahari terbit dan terbenam di antara tanduk syaitan. Dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Ni kita kena ambil maklum lah. Kalau tak ambil maklum tak apalah. Yang penting kita kena tahu ini waktu kita ditegah, ya, solat. Tapi hikmahnya itu dia, Nabi menjelaskannya. Kerana dia terbit dan terbenam di antara tanduk syaitan, dan ketika itu orang-orang kafir, ya, sujud kepadanya, sujud kepada matahari itu, ya. Ini di kalangan penyembah-penyembah matahari secara khasnya, dan orang-orang kafir secara amnya lah, ya. Tapi mungkin timbul pertanyaan, apa pula kena mengena dengan orang kafir, orang Islam? Orang Islam, mereka solat kepada Allah, bukan kerana matahari, bukan untuk matahari. Jawapannya, ya, walaupun begitu, tetapi mengenangkan bahawa syarak, kalau kita lihat, ya, secara prinsipnya syarak menegah kita daripada menyerupai orang kafir, ya. Walaupun niat kita berbeza, mereka salat untuk matahari, kita salat kepada Allah. Tetapi kerana adanya keserupaan, adanya tasyabbuh, maka dilarang. Satu. Keduanya, kerana prinsip syarak, ada kaedah syarak, ya, kaedah saddud dhari'ah, menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kesyirikan atau kekufuran, ya. Mungkin barangkali niat kita bersih, tetapi siapa yang boleh memberi jaminan bahawa, ya, niat kita tak akan terpesong? Maka di sini syarak daripada awal-awal lagi, ya, menutup pintu-pintu, ya, yang boleh membawa kepada syirik dan kufur, ya. Maka kerana sebab-sebab inilah, ya, maka syarak, ya, melarang kita untuk solat pada waktu-waktu yang kita telah sebutkan tadi, ya. Ya, kerana adanya tasyabbuh dan untuk menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada syirik dan kufur, ya. Baik. Seterusnya, ya, permasalahan tentang apabila kita menyebutkan tentang waktu-waktu makruh tadi, ya. Kita lihat halaman 306. Bagaimana dengan solat yang memiliki sebab tertentu, ya? Kita solat yang bersebab pada waktu-waktu yang dilarang tadi, boleh atau tidak untuk kita solat, ya, solat sunat bersebab, ya, pada waktu-waktu yang dilarang tadi, ya. Apa solat-solat yang bersebab?
ya, alhamdulillah, tahiyat masjid, ya, sunat wudu, solat jenazah, ya, ini solat-solat bersebab, ya. Boleh tak dikerjakan pada waktu-waktu dilarang tadi, ya. Jumhur, majoriti para ulama mazhab, bukan para ulama, majoriti mazhab, ya, mengatakan tidak boleh, ya, tak boleh. Kalau waktu makruh saja tak boleh, ya. Makruh di sisi Hanafi dan Maliki, tapi haram di sisi mazhab Hambali, ya. Hambali kata haram, maknanya dia bukan waktu-waktu makruh, waktu-waktu haram, ya, di sisi mazhab Hambali, ya. Adapun mazhab Syafi'i, ya, mereka mengatakan boleh, ya, boleh mengerjakan solat sunat bersebab pada waktu-waktu makruh, ya. Ini perbezaan para ulama. Baik, persoalannya kita tak boleh berhenti kat situ, ya. Tak boleh lah kata engkau mazhab apa, kau ikutlah mazhab. Tak, kerana itu bukan prinsip kita. Prinsip kita adalah dalil dan hujjah. Maka manakah pendapat yang rajih di dalam hal ini, ya? Adakah mazhab Hanafi dan Maliki, atau adakah mazhab Hambali, atau mazhab Syafi'i, ya? Kalau kita melihat kepada dalil, ya, kita dapat menyimpulkan bahawa pendapat mazhab Syafi'i adalah mazhab yang rajih, yang kuat di dalam masalah ini, iaitu solat sunat yang bersebab seperti tahiyat masjid, sunat wudu, ya, dibolehkan walaupun dalam waktu-waktu makruh, ya. Maknanya kalau kita masuk masjid apabila matahari sedang terbit atau matahari sedang terbenam, boleh solat? Kita kata boleh, ya. Atau sebelum zuhur, ya, kita masuk masjid, atau kita ambil wudu pada waktu-waktu ni, boleh tak kita buat sunat, solat sunat tahiyat masjid atau sunat wudu, ya? Kita kata rajihnya boleh, ya. Kenapa? Ada perincian lah, ya. Kita kata kerana ini perbincangan para ulama lah, ini dia punya, ya, ini dia punya apa, perbincangan. Kerana dalil-dalil am yang kekal pada keumumannya didahulukan atas dalil-dalil larangan, ya, yang telah lemah keumuman larangannya, ya. Dalil-dalil yang melarang, ya, dalam untuk solat pada waktu-waktu makruh tadi, dia bersifat umum, ya. Tetapi mengenangkan dalil-dalil umum ni, dia telah larangan, dalil-dalil yang melarang, dalil-dalil umum yang melarang, dia telah lemah, ya. Maka dalil-dalil yang membolehkan didahulukan. Bagaimana? Ini kerana persepakatan para ulama semua, kalau seorang itu teringat dia tak solat fardu lagi, dia teringat tatkala matahari sedang terbit atau terbenam, boleh tak dia mengerjakan pada waktu itu? Ya, para ulama semua sepakat boleh, walaupun sedang matahari terbit atau terbenam. Tapi ini dalam masalah solat fardu lah, mereka kata boleh, kerana Nabi mengatakan bahawa dalam hadis, hendaklah dia mengerjakannya apabila dia teringat. Maka para ulama semua sepakat. Maka di sini kita kata ini menunjukkan bahawa, ya, hadis larangan tadi untuk mengerjakan pada waktu-waktu larangan tu ada perincian, ada pengecualian, ya. Maka kita kata termasuklah mengerjakan solat sunat yang bersebab, dia dikecualikan, ya. Baik, ada satu lagi permasalahan sebelum kita, ya, menamatkan ya, kita menamatkan kuliah kita pada pagi ini. Mengerjakan solat sunat tatkala yang sebelum tadi, ya. Tadi kita ada terlepas tadi satu, ya, halaman 306. Solat sunat ketika iqamat, ya. Mengerjakan solat sunat ketika iqamat, ya, ketika iqamat dikumandangkan. Ini pun saya melihat bahawa kita kena ambil perhatian lah, ya, mengenangkan
banyak kesalahan yang dilakukan ya di kalangan masyarakat. Apabila jemaah masuk masjid, ya, kadang-kadang dia orang, ini seperti mana yang dianjurkan, kita dianjurkan untuk solat sunat tahiyat masjid, ya, sunat qabliyah, ya, solat sunat wudu, ya, solat sunat antara azan dan iqamat tu, ya. Jadi banyak solat sunat yang dianjurkan, ya. Tak kira untuk lelaki atau perempuan. Tapi itulah, tatkala kita sedang mengerjakan solat sunat, Bilal mengumandangkan iqamatnya untuk nak iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salah. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bila dikumandangkan iqamat tu, orang yang tengah solat ni apa dia kena buat? Ya. Biasa apa berlaku? Ya. Banyakkan dia teruskan kan? Saya melihat begitu. Banyakkan dia buat dia aja. Dia kontrol. Dia teruskan. Sedangkan kita kata ada perincian. Ya, kita kena tahu. Dalam hadis Nabi, ya, hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan bahawa idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah. Sekiranya iqamat telah dikumandangkan, maka tidak ada salat, ya, kecuali salat fardu. Salat fardu yang telah diikamatkan itu. Sekiranya salat telah diikamatkan, ya, maka tidak ada salat kecuali salat fardu yang ingin dikerjakan itu. Nabi mengatakan maka tidak ada salat. Apa artinya? Maksudnya apa juga salat lain yang dikerjakan, dia become pula, dia jadi null and void, dia jadi tak sah. Maka kerana Nabi menafikan, maka tidak ada salat. Maka kerana itu kita kata ada perincian. Kita perincikan di sini. Kita mengatakan sekiranya seorang yang sedang mengerjakan solat sunat, ya, lalu iqamat dikumandangkan, dia tidak lari daripada dua keadaan. Sekiranya menurut sangkaan kuatnya bahawa dia boleh selesaikan solat sunatnya sebelum imam, ya, bertakbir, takbiratul ihram, maka dia boleh teruskan. Ya. Ini maksudnya dia dah kat ujung-ujung lah, atau imam tak keluar lagi, atau apa-apa juga sebab lah, ya. Yang penting dia mempunyai sangkaan kuat bahawa dia boleh kejar takbiratul ihram imam. Apa artinya kejar takbiratul ihram imam? Maksudnya apabila imam takbir je, dia boleh turut serta terus, ya, tanpa ada jarak, ya. Kalau dalam keadaan kedua, menurut sangkaan kuatnya, apatah lagi kalau keyakinannya bahawa dia takkan sempat kejar takbiratul ihram, sebaliknya kalau dia meneruskan solat sunatnya, dia akan terlepas takbiratul ihram, imam akan baca al-Fatihah, sila air bulan sampai rukuk, baru disempat. Maka di sini kita kata hendaklah dia membatalkan solatnya terus. Membatalkan solatnya terus, ya. Ini dalam keadaan apa? Kalau dia baru je permulaan solat sunatnya, atau jaraknya untuk dia nak masuk ke saf jauh, ini kalau masjid besar lah, atau apa-apalah, dia sangkaan kuat dia takkan sempat. Kalau dia habiskan solat sunat dia takkan sempat kejar takbiratul ihram. Maka kita kata dia kena habiskan solat, bukan habiskan solat, dia kena apa? Batalkan solat. Ada apa perkataan tepat dia? Keluar. Berhentikan solatnya, ya, ketika itu juga. Kena faham juga. Apa artinya ketika itu juga? Dia tak ada nak cover. Tu dia. Ada yang nak kena salam lah, ada yang kena terus duduk ke apa ke lah. Dia nak salam lah, dia nak hentikan dengan proper katanya.
Kita kata tidak ada istilah semua itu. Nabi kata maka tidak ada solat kecuali yang fardu. Apa artinya tidak ada solat? Kita kena faham. Kita kena ambil hadis tu dan kita kena faham betul-betul. Bila Nabi kata tidak ada solat, yang mana kita, menurut sangkaan kuat kita, kita berada dalam keadaan yang kedua tadi. Kita takkan sempat takbiratul ihram. Bila Nabi kata tidak ada solat, maknanya apa juga yang kita buat, termasuklah pergerakan-pergerakan nak cover tadi tu, tak ada faedah. Tidak ada faedah. Kenapa? Kerana Nabi kata maka tidak ada solat. Maknanya tidak akan diterima apa-apa juga yang kita buat. Ya, di samping apa yang kita buat tu tidak ada asas, ya. Nabi tidak ada mengatakan begitu. Bahkan Nabi kata tidak ada solat. Maka macam mana kita kata? Kita andaikan kita tengah takbiratul ihram, baru nak mula solat sunat yang kita nak buat ni, bila dah ikamat dah, kita kata ni tak sempat ni. Maka kita kata apa? Turunkan tangan, terus jalan masuk. Tengah rukuk, jangan jalan sambil rukuk. Bangun, jalan terus. Tengah sujud, bangun, jalan terus. Ini kita kata berhenti ketika itu juga. Ya, tidak ada pergerakan-pergerakan yang tertentu yang perlu dilakukan. Ya, kena salam lah dan sebagainya, tidak ada. Ya, berhenti ketika itu juga. Ya. Baik, saya ingat sampai di situ. Ya. Kalau ada sebarang pertanyaan sebelum kita mengakhiri kuliah. Kalau solat yang ada application dalam phone tu, kita boleh solat ikut waktu tu tak? Kalau rumah kita tu tak boleh dengar azan. Ya. Itu samalah, itu menggunakan menggunakan falak, ya. Ilmu falak. Dalam kalender ke, dalam telefon ke, apa ke, dia semua benda yang samalah, ya. Itu yang kita kata tadi, ya. Dalam keadaan keterpaksaan, ya. Tapi itulah, kita kena ingatlah itu, sebab itu pentingnya kita membacakan, ya, perbincangan tadi tentang masuknya waktu semua tu, ya, bila masuk waktu. Kerana masuknya waktu dengan pergerakan matahari, bukan masuk waktu apabila kalender kata masuk waktu. Banyak kata masuk waktu bila kalender kata waktu itulah. Tak, ya. Kalender ni dia adalah faktor pembantu, ya, bukan faktor penentu, ya. Dia membantu kita saja, tetapi dia sama sekali kita tidak boleh bergantung harap 100% dengan dia. Kerana itulah bila kita bergantung 100%, akhirnya kita tak tahu, kita jadi clueless. Clueless apa bahasa Melayu? Kita tak ada ilmu tentang waktu-waktu solat fardu ni. Akhirnya bila masuk hutan ke, bila tengah travel, ya, kita jadi keliru lah macam ni, ya. Kita jadi kalut lah. Handphone hilang, habis hilang semua ilmu-ilmu masuk waktu. Kalender tak ada, oh ni kalender bulan lepas, tahun lepas, habis kalut kita jadi, ya. Kita gantung harap dengan radio. Sekali dengar radio tu siaran untuk mana, Seremban ke Johor, sudah kita jadi kalut, nak kena cari. Jadi ini kita kata dia jadi satu yang menduga cerita kan lah, kalau kita tidak ada, kita tak tahu asas tu, ya. Sedangkan, ya, asasnya sangat mudah sebenarnya. Kita keluar dan kita tengok matahari, ya. Itu asas dia. Ambil pacakkan satu tiang ke, satu kayu ke, kita tengok dia punya pergerakan dia, ya. Habis. Itu adalah penyelamat, sebaik-baik panduan kita, ya. Yang mana benda-benda yang lain ni kita, ya, dia secondary, ya. Tapi kita tak nafikanlah, ya, apabila mendung, ya, matahari tak nampak, ini boleh, ya, boleh menghalang kita daripada menentukan masuk waktu solat tu, ya. Maka di sini kita kata ini datangnya peranan kalender ilmu falak ni lah, ya. Maka kita kata dia adalah faktor pembantu sahaja dan bukan faktor
penentu, bukan asas, ya. InsyaAllah. Di antara waktu-waktu solat ni dia bersebelahan. Bermakna lepas zuhur, asar, lepas asar, maghrib, termasuk isyak. Dan kita sudah tahu waktu-waktu yang kita boleh solat ialah dalam waktu solat tu. Bermakna kalau kita sembahyang waktu kita sembahyang zuhur di akhir waktu, maka lepas tu kita boleh terus sama dengan waktu asar. Begitu juga dengan maghrib dan isyak. Kan? Jadi boleh tak kita buat begitu? Asalkan saja kita sembahyang tu dalam waktu yang telah ditetapkan. Ya. Boleh tak seseorang itu melewatkan solat yang pertama sehingga ke hujungnya untuk dia solatkan solat yang pertama tu, ya, dengan solat yang kedua pada awal waktunya, ya. Dia buat 2 in 1 lah, ya. Dia nak jimat, combo. Barakallahu fiik. Istilah tu cantik, ya. Dia nak buat combo solat, ya. Boleh atau tidak? Secara prinsipnya boleh, ya. Secara prinsipnya boleh, kerana dia telah mengerjakan setiap solat itu pada waktunya, ya. Dan memang bertepatan dengan syarak, ya. Syarak dia apabila dia menetapkan sesuatu itu, ya, selagi mana kalau itu memudahkan bagi kita, ya, maka itu adalah satu yang dibolehkan, ya. Kerana memang apabila ditetapkan waktu tu, ya, kalau kita tengok secara prinsipnya solat fardu 5 waktu ni, ya, adanya perbincangan kita dah sebut tadi, tapi secara amnya dia bersifat muassa'. Muassa' ni maknanya waktu dia apa? Lapang. Waktunya lapang. Kenapa agaknya syarak memberi kelapangan di situ? Kenapa syarak tidak menetapkan satu waktu yang khusus pada satu waktu saja? Setiap salat 5 waktu tu satu waktu je setiap satu tu. Sebaliknya syarak memberi kelapangan. Kita tak nafikan kerana ini nak bagi mudah. Maka kalau orang tu dia nak solat sampai dia nak solat yang pertama tu di hujung, tu dia nak combine dengan yang dia gabungkan dengan yang kedua, boleh? Kita kata secara prinsipnya boleh. Tetapi tetapi ni yang kita kata dia memperjudikan solat dia. Dia mempertaruhkan ibadah dia. Kenapa? Ya. Kita kata sekiranya dia tidak ada keuzuran, kerana sekiranya dia tidak ada sebab yang munasabah untuk melakukan perbuatan tadi, maka kita kata dia tidak akan lari daripada sifat lalai dan cuai, ya. Kalau ada sebab munasabah untuk dia nak buat macam tu, misalnya dia sibuk dan waktu dia sangat terhad, ya, apa-apa sebab-sebab keuzuran yang munasabah, maka kita kata itu dia, kita dah jawab tadi, secara prinsipnya boleh, dibolehkan. Tetapi kalau dia tidak ada sebab yang munasabah, sebaliknya hanya semata-mata kerana malas, hanya kerana tidak ada sebab yang munasabah, maka dia tidak akan lari daripada sifat cuai dan lalai, ya. Kita kata dia mempertaruhkan solatnya. Kenapa? Kerana apabila dia melewatkan satu solat tanpa sebab yang munasabah, kita kata apa jaminan yang ada pada dia bahawa dia akan sempat mengerjakan solat itu sebelum keluar waktu. Kita tahulah bila kita dah tunda sampai ke akhir, apa jaminan bahawa kita akan dapat solat pada waktu terakhir tu? Tiba-tiba sesuatu berlaku kat kita, tiba-tiba kita terus terlalai. Kita kata tak apa, hujung 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu ada apa-apa berlaku, orang telefon ke, tiba-tiba kita nak apa-apalah, apa-apa
Apa boleh berlaku kan? Ya, kita tidak menentukan perjalanan dunia ni kan. Maka akhirnya dia tidak akan lari daripada orang yang lalai dan cuai. Maka kerana itu kita kata sekiranya dia tidak ada sebab yang munasabah, dia tidak lari daripada sifat lalai dan cuai. Ya. Jadi insya-Allah dapat jawapan. Insya-Allah. Bagi orang lain lah. Bagi orang lain dulu. Ustaz, let's say you miss your asar prayer until maghrib comes. Your asar prayer is lost or you bolehkan? Ya, ini satu permasalahan yang adanya perbincangan hangat di kalangan para ulama sejak dahulu sehingga sekarang. Bagaimana kalau seorang itu terlepas solat sehingga keluar waktu, ya, masih bolehkah diqada? Ini ya, banyak kita khususnya di kalangan pengikut mazhab, ya, mereka kata qada, ya, bahkan dalam niat tu bila dia nak niat, ya, mereka banyak tekankan niat tu kena betul. Usalli fardu zuhur ke apa ke, adaan artinya tunai artinya cash lah. Cash maknanya waktu lah, pada waktunya, ya. Kalau di luar waktunya, qadaan. Dia orang tekankan niat tu. Jadi masalah tunai, adaan atau qadaan, ya, memang ada perbincangan hangat. Majoriti para ulama kata boleh qada. Empat mazhab kata boleh qada, boleh, bahkan wajib. Kalau dia terlepas pada waktunya, dia wajib qada di luar waktunya, wajib, ya. Walaupun kita kata, ya, pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah mazhab yang kelima. Mazhab kelima apa pula? Syiah ke? No, bukan Syiah. Mazhab Zahiri, mazhab Imam Ibn Hazm, yang ditarjihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim, murid dia. Mereka mengatakan dalam Islam, dalam salat tidak ada istilah qada. Dalam salat tidak ada istilah qada, ya. Yang ada adalah kita salat dalam waktu, atau kalau kita terlupa, tertidur, kita salat bila teringat. Itu saja. Salat dalam waktunya, atau kalau tertidur atau terlupa, salat ketika teringat. Ini saja waktu untuk mengerjakan salat fardu. Dengan arti kata, kalau sengaja salat di luar waktu, lalai, leka, cuai, malas ke apa ke untuk salat dalam waktu sehingga keluar waktu dia, lalu kita nak qada, tak ada istilah qada, tak boleh. Ini pendapat yang rajih, ya. Kenapa kita kata ini pendapat yang rajih? Sebab ini kita kata, ini dah prinsip tadi kita dah sebut. Salat fardu telah ditetapkan waktunya. Apa fungsi, apa faedah kalau dah ditetapkan waktu, tapi akhirnya kita pun langgar je waktu dia, lalu kita kata tak apa, boleh qada. Seolah-olah orang kata, ini saya bagi contohlah perbandingan supaya kita mudah faham. Bulan Ramadan kena puasa kan? Tak payahlah, ana sibuklah bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni ana ada main bola, ada World Cup ke apa ke. Saya qada bulan Zulqaidah. Semudah tu. Cuai, malas, lalai. Ni kata qada. Boleh? Bagi contoh yang lain. Ibadah haji dah ditentukan waktunya tak? Tempat dan waktunya telah ditentukan. Waktunya bila? 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. 4 hari ni ramai orang tau. Kita tunda, kita lewatkan, kita qada. Apa ke? Boleh tak? Di luar waktu yang telah ditetapkan? Ulama semua sepakat tak boleh. Dalam masalah puasa dan haji ni lah, semua sepakat. Maka kita kata sepatutnya salat pun begitu. Apa bezanya? Kerana kedua-duanya atau ketiga-tiganya telah ditetapkan waktunya. Maka akhirnya orang yang salat di luar waktunya, sama ada salat atau puasa ataupun haji tadi, kalau dia salat di luar waktunya, atau dia puasa di luar Ramadan, atau dia haji di luar hari-harinya, dia dikira buat apa tu?
bukankah dia dikira sebagai mengada-adakan satu ibadah yang baru? Tiba subuh, dia hari-hari qada manjang. Apabila matahari dah naik, kita kata solat apa yang waktunya apabila matahari dah naik? Solat subuh apabila matahari dah naik. Itu syariat apa? Itu syariat gajah. Kan? Maka dia telah mengada-adakan satu ibadah yang baru. Ya, yang mana secara kita dah sedia maklum, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama ni, maka dia adalah tertolak. Ya. Ketiganya kita mengatakan, seperti mana para ulama semua sepakat, kalau seorang itu mengerjakan satu solat sebelum masuk waktu, ulama semua sepakat tak boleh. Dia apa juga sebab, ana sibuk lah, ada train nak datang ni sebelum masuk subuh, dia boarding kat terbang dia apa ke sebelum subuh, saya solat sebelum masuk waktu lah. Ulama semua sepakat kata tak boleh. Maka apa yang membezakan sebelum dengan selepas? Maka kesimpulan kita tak boleh. Seperti mana sebelum tak boleh, selepas pun tak boleh. Ya, InsyaAllah terjawab. Ya. Is that the valid time for solat Isya, or is it, ada pendapat yang cakap until Fajar? So, apakah pendapat yang paling rajin? Soalan kedua, kalau kalau soalan kedua is pasal the waktu solat. Say for example, ada one place, but one section of it is a city and one section is a desert. So the desert area will probably see the sun setting macam kita probably lama untuk matahari terbenam. Kalau in the city, we probably dah memang nampak gelap because of all the buildings. So how does that make macam kalau kita punya solat tu beza waktu even though it's around the same area? Rasa soalan tu tak apa, ya, ingat dulu. Yang pertama tentang isyak tadi kita dah sebut, ya. Kita dah sebut mengenangkan adanya hadis Nabi SAW, ya, yang mengatakan bahawa, ya, solat isyak itu sehingga setengah malam, ya. Maka itulah yang rajih dalam masalah ni, ya. Itulah yang akan itu adalah sebenarnya kata putus di dalam masalah perbezaan pendapat mazhab ni, ya. Bahawa, ya, solat isyak dia berakhir pada setengah malam. Kerana apabila kita melihat sepertiga dengan setengah, ya, sepertiga dengan setengah, mana merangkumi kedua-duanya? Faham soalan? Setengah lah, dia setengah merangkumi sepertiga. Sepertiga tak sampai setengah. Maka setengah tu dia merangkumi 1/3. Maka lebih baik kita mengambil kedua-dua waktu ni dengan kita ambil yang paling terakhir, iaitu setengah, ya, kerana dia akan merangkumi 1/3, ya. Maka kita kata, ya, itulah pendapat yang rajih dalam masalah ini, kerana hadis Nabi dah jelas dalam hal ini, ya. Adapun tentang masalah perbezaan mazhab, ini perbezaan mazhab, maka akhirnya kita kata dalam apa juga perbezaan kita kena kembali kepada nas, ya. Maka dalam hal ini sangat jelas. Maka waktu isyak berakhir pada setengah malam, ya. Soalan kedua tadi tentang bagaimana dalam keadaan di tengah bandar atau di luar bandar, di kawasan padang pasir, ya, adakah ia akan memberi kesan kepada masuk dan keluarnya waktu solat fardu tu? Kita kata tentu saja, ya. Mereka bukan berada di tempat yang sama untuk mereka menjalani waktu yang sama untuk waktu masuk dan keluar waktu solat fardu tadi tu. Kerana mereka jelas berada di tempat yang berbeza, ya, satu di tengah bandar, satu di luar bandar, ya. Maka tentu sahaja waktu solatnya pun berbeza, kerana perbezaan peredaran matahari itu, ya, berbeza. Dia akan memberi perbezaan, ya. Kita andaikan, kita dah bagi contoh tadi, orang di atas bukit, ya, mereka melihat matahari, ya, lebih cepat, lebih jelas, ya, berbanding dengan orang di kaki bukit. Seperti mana orang di atas tanah yang lapang,
mereka melihat matahari berbeza dengan orang yang di kawasan mendap, kawasan lembah, ya. Kawasan lembah, mereka melihat matahari itu berbeza dengan orang yang di atas, ya. Maka kerana itu semua akan memberi kesan kepada waktu masuk dan waktu habis, ya, solat fardu itu, ya. Dah teringat dah. Kalau apa yang tadi pasal hadis Rasulullah cakap that it's better that we shouldn't pray before masa iqamah tu. Okey. Tak boleh solat masa ikamat. Okey. So, is it kalau kita tak solat kat masjid, kita solat kat rumah, and should we wait until the iqamah of the masjid? Tak. Kalau dah solat bersendirian, dia ikut waktu persendirian berhad lah. Dia dah solat bersendirian, dia ikut waktu dia lah, ya. Maka dia sendiri akan ikamat. Sebelum tu dia sendiri akan azan. InsyaAllah nanti kita masuk buat azan lah, ya. Ada kena tahu jugalah. Walaupun solat sendirian, ada azan dan ikamat. Siapa yang nak azan ikamat? Dia ikut azan masjid ke? Tak, dia ikut azan dia. Dia kena azan, dia kena ikamat. Yang mana kita tengok memang dalam masalah ni memang rata-rata gagal lah. Ya. Ya, kita mempunyai andaian bahawa kalau bersendirian, buat apa kita nak azan, buat apa nak ikamat kan? Kita nak jemput siapa kan? Itu sangkaan dangkal kita sebenarnya, akibat ketidakfahaman kita. InsyaAllah nanti kita masuk buat azan, InsyaAllah kita akan tambahkan ilmu kita lah dalam masalah ini, ya. Jadi dia tak perlu nantikan azan masjid ataupun ikamat di masjid, ya. InsyaAllah. Tuan Haji. Ini satu soalan yang lain sekali. Macam kita bercakap tadi pasal soal qada solat ni. Empat mazhab kata boleh kata. Bukan empat mazhab, kita perincikan empat ulama mazhab empat tadi. Kerana di kalangan dalam mazhab tu kita kena bezakan antara ulama mazhab. Ulama mazhab ni Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Ulama-ulama mazhab mereka berbeza. Okey. Jelas. Ya. Okey. Mereka ni mengatakan boleh kadang. Okey. Tapi ada mazhab yang kelima tadi kata tidak boleh, sebab mungkin rajin, sebab dia tidak ada hadis yang menunjukkan. Yang dari empat mazhab ini, bagaimana mereka boleh katakan boleh padahal mereka tidak ada sesuatu yang boleh berpegang, padahal mereka sebenarnya orang yang hebat-hebat tapi tidak ada pertikaian dengan antara Orang hebat-hebat tetapi tidak menjamin kemaksuman. Itu prinsip. Setiap anak Adam melakukan kesilapan. Tak kira bagaimana sehebat mana pun, ya, semulia mana pun, setinggi mana pun ilmu dia, tetapi dia tetap tidak maksum. Itu prinsip kita kena jelas insya-Allah. Maka para ulama dihormati, tetapi apapun prinsip kita, ya, bahawa setiap seorang itu tidak akan lari daripada salah dan silap. Maka setiap pendapat dia perlu dinilai, ya, dengan panduan dalil Quran dan Sunnah, ya. Tidak boleh diterima semata-mata kerana pendapat simpulan-simpulan. Itu bukan manhaj agama yang betul, ya. Baik. Tetapi persoalan tentang kenapa para ulama mazhab yang empat menyimpulkan bahawa boleh qada, kita kena perhalusilah permasalahan tu. Mereka ada hujah mereka yang tersendiri. Dengar, ya. Menarik juga, ya. Dengar ya, buat penilaian, ya. Buat kesimpulan. Mereka mengatakan bahawa Nabi mengatakan man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau terlupa mengerjakan satu solat, maka hendaklah dia mengerjakannya tatkala dia teringat.
atau tak kala dia terjaga. Ya, dia terjaga dan teringat. Kita lihat Nabi kata apa? Orang yang tertidur dan terlupa. Ya, bila masa dia orang kena buat? Apabila mereka teringat. Baik, soalan, orang yang terlupa atau tertidur, dia berkeuzuran tak? Dia berdosa tak dia terlepas waktu tu? Kenapa? Dia berkeuzuran. Walaupun dia berkeuzuran, dia tetap kena solat tak? Boleh follow soalan. Mereka berkeuzuran kan? Tapi dia kena solat tak? Kena. Ini jawapan para ulama mazhab. Mereka kata, sekiranya orang yang berkeuzuran, yang tidur dan terlupa tadi, pun dituntut untuk solat, saya tak nak kata qada, takut, pun dituntut untuk solat, bagaimana pula dengan orang yang tak ada keuzuran? Orang yang malas, orang yang cuai, orang yang lalai. Mereka ini lagi kena solat. Faham tak dia orang punya apa? Qiyas, barakallahu fik. Mereka kiaskan antara orang yang berkeuzuran dengan orang yang tak berkeuzuran. Orang yang berkeuzuran, orang yang tidur dan terlupa tadi. Kalau orang yang berkeuzuran pun, sepatutnya orang yang berkeuzuran, menurut pemahaman, mengikut pandangan ulama mazhab 4 ni, mereka kata, patutnya orang yang berkeuzuran kata apa? Tak apalah, awak berkeuzuran, tak apa, dimaafkan, tak payah solat. Tetapi ternyata syarak kata orang yang berkeuzuran kena solat. Maka mereka kata, kalau orang yang tak berkeuzuran, yang malas ni, kau malas lagi kau kena solat. Faham? Nampak bagaimana mereka melihatnya? Tapi tak, ini bukan soal keuzuran. Soal dia tidak sengaja. Yang lagi satu tu, orang tu sengaja tak nak solat. Dia nak tengok bola dulu ke apa, dia tak nak solat, dia tidak lambat. Maka dia sengaja melambatkan dan sampai habis waktu. Yang ini pula, dia tidak sengaja kerana dia tidur, kan? Dia bukan keuzuran. Dari orang tu tidak uzur. Ini soal sengaja dan tak sengaja. Orang yang tidur atau terlupa, dia tak sengaja, dia berkeuzuran. Okey? Jadi soalan tadi apa? Ada salah dari pihak tu, orang yang sengaja melewatkan atau tidak solat, maka bila dia sudah dewasa, maka orang yang sengaja ni maknanya dia tak berkeuzuran lah. Okey? Orang yang sengaja tak solat sehingga keluar waktu, dia tak berkeuzuran lah. Jadi itulah dia, Pak Mazhab kata, kalau orang yang tak berkeuzuran ni, yang sengaja lewatkan solat sehingga habis waktu, dia lagi kena solat. Maka akhirnya mazhab Al-Zahiri, Imam Ibn Taymiyah, apa jawapan dia? Dia kata, kita telah mengkiaskan antara dua yang berbeza. Masakan kita boleh samakan antara orang yang berkeuzuran, yang kena solat, dengan orang yang tak ada keuzuran, yang tak boleh solat, tak boleh qada. Orang yang tak ada keuzuran, apabila kita kata kepada mereka, engkau tak boleh qada, itu bukan bonus buat dia. Mereka melihat, mazhab yang keempat tadi, mereka melihat seolah-olah kita telah memberi can kepada orang yang malam-malam ni, tak payah solat. Seolah-olah kita bagi dia kemudahan. Sedangkan hakikatnya itu bukan satu kemudahan. Itu sebenarnya satu ancaman. Terbalik. Mereka melihatnya daripada sudut pandang yang tidak tepat sebenarnya. Keempat-empat mazhab tadi tu. Mereka melihat bila kita kata kepada orang yang malas dan cuai ni tak boleh qada, tak payah qada, mereka menganggap bahawa kita telah melepaskan mereka, memberi pelepasan. Sebenarnya itu bukan pelepasan, tapi itu sebenarnya sebagai satu ancaman bahawa kalau kau solat pun takkan diterima. Apa ancaman yang lebih besar daripada itu? Kerana kau malas, kau lalai, dan kau sengaja tak solat dalam waktu. Nampak? InsyaAllah. Ya. Baik, saya ingat kita berhenti di situ. Kita berehat sekejap sebelum kita masuk kuliah yang berikut.